Saya kena buat nilai tu ada pada diri saya. Itu yang saya sediakan diri saya. Saya tak pernah rasa senang. Senang ni adalah tafsiran saja. So formula dia ada 3R. Simple aja. The first R adalah reliable. Atau menjual lah produk ke luar negara ni ialah pertama, kalau boleh produk-produk tu yang sesuai dengan masyarakat di negara berkenaan. Dulu kau ada duit, kau kena buka kedai, kau kena ada modal, tapi hari ini, hari perniagaan, tak ada modal pun boleh berniaga. Kalau satu hari hidup senang, jangan lupa orang yang tolong kita. There's always light at the end of the tunnel, but we must travel in through the tunnel and go to the light. So why not you try first? Okay, dalam media sosial ni you kena try dekat situ, dan janganlah hari ni buat terus give up. Problem when people bring to a complicated problem, the solution is always very simple. You simplify the problem first. You mesti gerak out of your box, out of your comfort zone. Right? You step aja, satu step aja, you boleh dapat. Kita nampak progress mereka tau Datuk. Dari situ saya betul-betul niat nak bantu lebih ramai orang lah Datuk, supaya lebih ramai orang boleh buat income sama-sama dengan kita. Dan You must commit. You mesti commit tu apa yang you nak buat. Dengan you commit tu, you kena tahu environment. Pada saya, jangan takut. Kita teruskan. Tapi bila dah teruskan, kita jangan stop. Kita kena teruskan lagi. Kalau kita nak dapat, kita bagi dulu. Kalau kita nak rezeki yang banyak, kita kena bagi sedekah yang banyak. Mesti ada 10% guna teknik lain yang bukan teknik-teknik yang biasa-biasa kita guna. Yang itu yang saya rasa dia. So, saya nak membangunkan tu. Saya nak membangunkan tamadun yang ada akhlak. Taraf maruah itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tolong jangan rendahkan maruah demi populariti. Maknanya kita kena didik, kena buat apa yang perlu, yang patut secara bersungguh-sungguh. Nabi kata apa? Kita ni kalbunian. Kita ni macam batu-batu yang binaan. Kalau kita sendiri, kalau orang yang nak naik cepat, buat seorang-seorang. Tapi orang yang nak growth, kena cooperate. I keep this as a very important character. Saya memang menitik beratkan humbleness itu penting. Jadi jangan kita rasa pasal rupa, pasal ketinggian kita, fizikal kita menghalang cita-cita kita. Saya rasa kesilapan yang kita selalu buat ialah kita dari segi overhead lah. Saya rasa bila terlampau overhead, terlampau tinggi, kadang-kadang kita tak mampu nak menjana pendapatan yang cukup untuk membiayai perbelanjaan operasi kita. Syariah bukan setakat halal haram, Datuk. Syariah adalah satu inspirasi kehidupan. Pelanggan kalau dia nak pergi, dia dekat rumah nak beli roti, nak beli sardin, nak beli Panadol, dia tidak akan pergi pasar raya. Dia akan pergi mana Datuk? Kedai pencit. dia punya produk tu, setiap produk-produk tu kena ada orang yang manage. Kita tak boleh manage ni. Kalau saya buat, kejap saya buat ni, kejap buat tu, buat ni, susah. Kalau family kena ada agreement, double agreement. Tapi agreement ni kena melalui lawyer. Dia akan tulis obligasi ke partner A, obligasi partner B. Kalau kita buat sesuatu yang kita tahu, jadi orang tak boleh tipu kita. Orang tak boleh tipu kita, and then in fact kita akan gain respect every day lah. Dulu masa zaman tu nak buat perniagaan memang payah sikit, nak modal kena besar sebagainya. Zaman sekarang senang. You boleh start dengan dropship, you boleh start dengan very low cost punya, atau even tak ada cost pun boleh start perniagaan. Sekarang kita buat Quran Village. Ini satu pengembangan baru kerana saya bila research ni maknanya tak boleh berhenti kepada on paper. Kita kena lihat juga teknologi terkini. Sebab itu Quran ini dia menggunakan QR code. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu, duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Telah banyak perkongsian daripada speaker-speaker hebat kita kan sepanjang beberapa hari kita bersiaran dalam convention Founder Legend Successful ni. Tapi malam kita masih belum tamat. Kerana apa? Kerana kita ada lagi 2 orang speaker. Speaker hebat saya pada jam 10 malam ini. Beliau ni sebenarnya seorang individu yang orang kata start small, bermula sebagai seorang pekerja di syarikat lain, tapi akhirnya sekarang
syarikat beliau sendiri apa orang kata mencuburi lebih daripada 5 bidang. Nak kata bidang apa? Automotif pun dia, bidang marine pun dia, trading pun dia, hospitality pun dia, construction pun dia, services pun dia. Siapakah individu tersebut? Individu yang saya maksudkan adalah anak kelahiran Kota Baru, Kelantan, dan beliau yang saya maksudkan adalah Haji Fauzi Abdul Hamid, merupakan pengasas kepada Mofas Group of Company. So, banyak sebenarnya cerita daripada Haji Fauzi ni yang kita boleh belajar. Ialah dulu bekerja dengan orang dan bagaimana beliau sebenarnya mengorak langkah untuk keluar daripada kepompong tersebut dan memulakan perniagaan sendiri, dan kini telah lebih daripada 30 tahun menapak dalam lebih daripada 6 industri. So, jom kita habiskan waktu 1 jam kita dari pukul 10 hingga 11 malam ini bersama dengan moderator hebat Datuk Suhaimi Syahdan dan Haji Fauzi Abdul Hamid. Assalamualaikum dan bertemu lagi untuk program kita Success Sifu Convention Founder Legend. Mari kita tengok, lihat siapa tetamu saya yang berikut ini. Tidak lain dan tidak bukan Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Abdul Hamid, founder ataupun pengasas kepada Mofas Group. Jadi apa khabar Tuan Haji? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat musim-musim Covid ni tak ada keluar lah. Keluar juga. Apa dia, homestay. Tuan Haji Fauzi ni orangnya sangat low profile. Beliau seorang usahawan yang dalam kategori sukses berjaya dan juga mempunyai visi yang tersendiri. Jadi mungkin Mofas itu kepada yang tak tahu ialah singkatan kepada Muhammad Fauzi lah Tuan Haji. Atau macam mana? Bukan juga. Kebetulan. Kebetulan. Ya. Okey. Singkatan dulu apabila saya mula-mula berniaga kan, bila dulu kita makan gaji tiap-tiap bulan, tak kisahlah gaji dapat kan. Apabila you berniaga, suddenly you rasa you kehilangan punca tau. Security you masih kabul. Jadi sebagai satu dream that you are chasing lah. Jadi masa tu saya punya dream adalah you make money from anything, right? Pasal you baru keluar kerja sendiri. Jadi M tu istilahnya money lah. Money, okay. Zero with the target sasaran tu. Money the sasaran. From A to Z lah. Wow. Itu justifikasi Mofas. Money, zero sasaran, from A to Z. Tapi ramai yang tafsirkan sebagai bila cakap Mofas, Tuan Haji Fauzi ke? Kebetulan. Sinonim. Jadi saya punya nama pun orang panggil Mr. Mofas lah sekarang. Okey. Tuan Haji Fauzi ni bisnesnya berbagai-bagai bidang dan dalam banyak sektor. So saya ingat kita kongsi dulu pengalaman beliau menubuhkan Mofas dan juga asal usul Mofas ni. Kalau boleh Tuan Haji. Boleh. Sedikit saya punya background lah. Saya dari kampung Kota Baru, Kelantan. Dia panggil Newcastle. Kota Baru. Apabila saya mula-mula bekerja tu, saya kerja dengan multinational Nestle Malaysia. Masa tu tak banyak orang, terutama sekali budak-budak Melayu lah, nak bekerja dengan multinational. Dia lebih lagi cenderung kerja dengan kerajaan. Kerana kerajaan ada ni pension, and kerajaan jarang buang orang kerja kan. Jadi kalau kita kerja dari komersial ni, you tak perform, you kena keluar lah ya. Okey. Walau bagaimanapun saya 13 tahun di Nestle. Setelah 13 tahun saya banyak belajar lah. Nestle ni dia punya sejarah, dia punya owner ialah Swiss Jew. Jadi dia orang ni dia peka sangat dengan kemahiran pekerja ni. Dia akan bagi training cukup lah, career building apa cukup. Dia punya filosofi, kalau soldiers dia ni tak ada kepakaran, dia tak akan menang di dalam pasaran. Jadi dia tidak bakhil dengan ilmu. Dia bagi cukup ilmu. Jadi setelah 13 tahun tu, saya rasa diri saya dah penuh dengan ilmu. Kalau dalam bidang
perdagangan lah untuk Retail lah, wholesale and retail lah. Retail pasal saya kenal daripada Perlis sampai Johor Bahru, saya kenal most of the wholesalers and big retailers saya kenal. Pasal di masa dulu, masa tahun 70-an tu 70% stok di dalam retailers belong to Nestle. Dia punya SKU. Dia pergi dalam kedai mana-mana, dibilang SKU 70% Nestle. Dulu produk dia yang berjenamakan Nestle ni. Susu tak junjung, Lactogen, Nescafe, Maggi, semua. Dalam kedai tu, kalau you tak ada barang ni, mungkin you tak dapat pelanggan. Jadi dengan saya punya pengalaman dengan kedai-kedai ni, outlet ni, saya kenal banyak, dia pun kenal saya. Terutama sekali masa tu saya jarang you tengok Bumiputera dalam bidang ni. Jadi kita ni macam aneh sikit lah. Jadi cepat dia kena recognize kita. Bila saya keluar tu, masa saya belum keluar tu, saya jaga development of Bumiputera dealers. Nah, jadi kalau nak jadi pengedar Nestle bukan senang. Nombor satu sekali modal. Dia punya barang banyak. Jadi modal tu orang modal Bumiputera tak ada banyak modal. Dan nombor dua, dia punya margin kalau kita retail macam ni tak banyak, dia only volume. Nombor tiganya, banyak Bumiputera yang ada masa tu lah. Masa tu adalah unit Bumiputera apa semua kan yang disarankan oleh pihak kerajaan. Tapi dia orang lebih bercenderung nak jadi kontraktor pasal untung banyak kontraktor. Jadi susah saya nak cari peserta yang nak jadi pegawai Nestle. Lalu saya bagi saranan kepada Nestle, biar saya keluar lah. Saya keluar, saya nak tahu apa masalah sebagai seorang pengedar. So Nestle pun serba salah nak lepas saya pasal saya dah 13 tahun dan susah nak cari pekerja juga dia. Dia kata tak apa. Saya kata, kalau bila saya keluar, saya akan jadi direct contribution to the company. Alhamdulillah, dengan 13 tahun tu, dia bagilah gratuity sikit kepada saya. Bukan duit, gratuity tu bank guarantee. Supaya saya boleh ambil barang dia. Adalah, dia bagi lebih kurang 30,000 worth, tapi saya boleh dapat sampai 100,000 barang. Tahun berapa ya? Bermula lah 77, 78. Tapi sebelum tu saya dah buat dagang lain dah. Saya dagang dalam otomotif sendirilah, private. Saya ada bengkel otomotif besar juga bengkel saya. Jadi di situ saya start 3, 4, 5 orang saja kerja. You tahulah kita berbeza. Tapi bila saya keluar tu, oleh kerana motivasi pihak kerajaan Bumiputera unik kan, Bumiputera dagang, jadi kita terbawa-bawa keluar. Jadi saya nasib baik pasal saya ada kepakaran dalam bidang saya tu. Yang saya keluar tu, saya punya risiko satu saja. Bila saya buat dagangan Nestle, hari-hari ada jualan barang Nestle, hari-hari. Sekurang-kurangnya saya boleh bayar gaji anak kuli saya dengan saya sendiri, sekurang-kurangnya. Pasal ada. Daripada situlah saya cari peluang-peluang lain lah. Selalu Nestle dia pergi sekali dengan tobacco, rokok. Dua-dua dia sekali lah, same outlet user. Jadi second year saya dapat rokok bagi saya, jadi besar lah. Dalam masa 10 tahun 1988 kita celebrate 10th anniversary lah. 10 years. 10 years. Di masa tu dah kita ada the biggest Nestle distributor in the country. Besar daripada nombor Bumiputera lagi. Itu mungkin saya bertukar rumus lah dapatkan ni. Saya punya filosofi lah. Bila saya start, ada 4-5 pedagang yang bekerja dengan saya. Dapatlah satu kedai yang udah tolong di Taman Tun. Bayar 5,000 down payment, dapat kedai kan, bayar. 5,000 pun tak boleh keluar, Datuk. 5,000 dia kena pergi cari Tok Iman, pinjam Tok Iman. Pinjangan bank tak dapat. Tok Iman bagi pinjam 5,000. Saya ingat lagi ada orang alim lah, bagi 5,000 untuk down payment, nak dudukkan kedai. Kedai itu pula saya buat beras pun saya buat. Dia same customer. Nak kata ada partition tak ada.
partition saya belakang guni berah saja. Depan guni berah, belakang saya meja. Meja pun meja second hand. Junk shop. That's how I start. Awal-awal. That's how life is. In spite of I take 13 tahun di Nestle, in spite of saya position the healthy dah dekat dapat 4 figure salary kan, tapi saya keluar lagi ya. Dari sanalah saya build. Okay. Saya punya tagline, saya budak-budak saya kata let's move along with more fast. Sama-samalah kita maju ke hadapan dengan move fast. Sama move fast. That is our tagline. Sampai ke 10 tahunnya, kata 88 tu, we are one of the biggest in the country. So kita kata dah kita move already, let's change our direction. Masa tu kita change kita punya tagline. This tagline mustahil tu, is filosofi tu. So you have the philosophy, you follow philosophy. You semaikan si filosofi tu antara you punya pekerja-pekerja. We go now, kita pergi sekarang, dedication towards excellence. We go for nothing less than excellent. Ya, kita punya logo tu aneh tu, excellent. Dia gambar Roman duduk tengah rolling the tire yang kereta lembu lama tu, ya, almost naked, ya, Roman kan, but with the crown on top. So the meaning is that legs work very hard, spin this wheel so that we go to the crown. Wow. Itu dia. The filosofi kita. Hebat. Di situ dalam masa tahun yang ke-20-an tu saya banyak dalam motorsport. Banyak motorsport daripada itu era selanjutnya, maknanya 88 diversify business. The main is of the Nestle dealers is there, but lepas tu bercabang lah. Cabang few industry kan. One of the earliest industry cabang otomotif lah, because I start automotive before Nestle, because I had some venture with one of my close friends who's running a workshop. So that's why I punya passion to workshop car. I like car. I like anything that yang laju. Okay. Saya tak boleh tidur kalau tak boleh yang laju. Okay. Ya. Jadi saya start tu oleh kerana saya sendiri minat dalam permotoran ni, suka permotoran. Jadi anak-anak saya pun start daripada kecil lagi. Okay. Dan I start go-kart. Kita start go-kart tu masa tu orang tak kenal lagi. Saya terpaksa buat infrastructure. Saya kena terpaksa buat track kan. Track di Langkawi, track di Ilik kan. Ada track di sini di Sengkang ada 3 track saya buat dulu. Supaya ada facilities. Ya, pasal masa tu pihak kajian tak nampak juga ni go-kart ni. Tapi saya dah nampak pada saya punya minat dan family saya punya minat. Lalu saya bawa anak-anak saya sampailah ke tahap tertinggi Formula 1 gitu. Alhamdulillah anak saya sampai dia sentuh, dia bina kereta Formula 1, dia jadi test driver Formula 1 sampai gitu ya. Dan di dalam pembesaran dia, pengamanan saya pun terlibat. Dalam 20 tahun ke 30 tahun tu saya jarang ada di Malaysia. Boleh kata 100 hari di Malaysia, 200 hari di Europe, oleh kerana saya manage saya punya anak punya aktiviti motorsport ni. Bisnes jalan juga. Bisnes jalan. Bisnes is quite. Saya dilatih oleh Nestle sistem. Kita ada sistem. Daripada Kalamazoo to database. Apabila saya keluar tahun 82 saya punya syarikat 100% computerized. We use mainframe IBM dah. Itu dia. Saya memang data oriented. I manage to data oriented. Yeah. So apabila pengalaman saya di dalam bidang motorsport itu tertinggi lah. Datuk pernah tengok Formula 1 kan? 3 second 4 tayar tukar. Masuk akal tau. 1, 2, 3, 4 tayar dah tukar kan? Kita nak tukar 1 tayar tak setengah jam. Di dalam latihan saya sampai ke tahap Formula 1 tu, banyak saya belajar daripada segi management. The teamwork very strong. The understanding of satu perkara, tugas-tugas tu
faham supaya dia boleh masuk kan. Sama tu Dia sesama, berlaku, dia ya? berlaku ya. Oh. Dan the timing is perfect. Yang paling pentingnya no mistake. Mistake ni hancur kan, mistake. So cukup tahun yang 30 Mufas anniversary saya tukar lagi dan banyak dah dedication excellent ni. Let's change. So kita celebrate dinner tahun 30, kita kata zero tolerance. Whatever we do, zero tolerance. Kita tak boleh cakap tak buat oleh kerana si anu-anu, oleh kerana saya tak jumpa kita, tak ada, zero tolerance. Tak ada sebab lah, tidak beralasan. Tidak beralasan. Oleh kerana saya culture motorsport saya buat masuk dalam management. Alhamdulillah daripada 30 ke 40 pula ya. Ke 40 tu saya stop 40, saya tak tukar lagi oleh kerana saya nak ikut sampai ke 43, kerana 43 tu sinonim dengan Vision 2020. Okey. Dalam tahun 91 bila government ada apa ni mantan Prime Minister Mahathir, dia launch Vision VC 2020. VC 2020 tahun 91 you tahulah, negara maju, income banyak, apa semua sekali lah. Dan saya tertariklah dengan visi itu. Jadi kita kena kerja achieve towards that. Jadi apabila cukup 2020 tu, masa tahun 1991 tu kita tak mimpi hidup sampai 2020 kan. Nabi 63 kan. Ya. Saya 20 70 lebih dah. Katanya 70 70 lebih dah. Ya. Alhamdulillah. So alhamdulillah lah Allah bagi apa ni bagi order sama saya kan, boleh hidup sampai jadi saya kata gini, kita buat dalam tahun 2020 kita tukar kita punya text line. Mungkin this is final for me lah. Siapa-siapa ambil Mufas pergi ke hadapan tu, dia bercara lah ya, anak-anak saya ke generasi muda ke ambil kan. Bagi saya inilah saya punya penamat yang bagi saya ya. Saya pilih 20 akhir bulan 2020 sebagai hari sejarah untuk Mufas tukar lagi tagline. Saya panggil banyak kawan-kawan dari itu. 20 hari bulan 2 tahun 2020 tu saya rasa kita yang paling penghabisan dinner yang besar. Lepas itu COVID melanda. Saya hadir dulu dan saya tengok memang ramai usahawan korporat yang hadir. Dan saya teruja dengan bukan COVID saja, kerajaan pun tukar. Keesokan. Ya tu. Jadi kita tukar Datuk daripada zero tolerance tu, saya tukar ni filosofi saya lah kepada wasilur arham. Wasilu Mufas kalau dia ada bawah dengan huruf Quran tu wasilu arham. Di sini kita berikan wasilu arham ni rapatkan, eratkan silaturahim. In short, build up network. Nah, di dalam saya rasalah di dalam pengalaman perdagangan, it's not money. Bukan capital, bukan human capital, bukan, it's a network. Network yang paling penting. Especially now the digital age now. You don't do everything you outsource, you network, you don't duplicate, and then you can go very far. So since that day I launched tu, saya breakkan saya punya cluster into 5 cluster Mufas Group ya. Satu bahagian construction, so we network dengan orang dah maju. What is our strength? What is your strength? Kita network ya, supaya we become quite big. Cluster number 2 automotive. Automotive also there is saya pandang automotive ni a new revolution. The old automotive internal combustion engine saya rasa nak jadi Kodak film lah. Soon jadi Kodak film. Agak film you don't see that anymore. Dia telah lupus. Yeah, it's a sunset industry. It's a matter of time. Panggilan Ibu Hanim. Saya adalah guru pembangunan organisasi dan kepimpinan.
Ketika ini, ibu dapati bantuan-bantuan dari segi ilmu pemasaran dan penjualan sangat banyak. Tetapi ilmu-ilmu untuk membangunkan organisasi, membangunkan kepimpinan yang menjadi sumber utama, iaitu strategi-strategi mantap agar perniagaan boleh bertahan lama, sangat kurang di dalam Malaysia ini. Maka dengan itu, ibu telah menggubal satu program istimewa khas untuk usahawan di tahap growth, iaitu program yang dipanggil Business Sustainability Solution, yang akan membantu usahawan faham peringkat demi peringkat ilmu-ilmu penting mereka perlukan untuk install atau implement di dalam syarikat mereka. Itu yang benda baru yang kita mungkin dapat daripada Tuan Haji. Tapi ada kluster lagi, 3 kluster lagi. Dua kluster. Yang tu trading lah. Trading, okey. Trading, masih. trading is there lah, is the core. Okay. Tapi I change the SKU, the type of product tu. The COVID-19 ni bagi banyak pengalaman kepada kita. Banyak how kita deliver, how kita transact, how itu adalah soalan yang saya nak tanya. Untuk COVID-19 macam mana Mofas menyesuaikan diri ataupun Mofas buat apa dan apa kebaikan, keburukan dan apa yang kita dapat daripada COVID-19? Kita ni Allah Ta'ala mungkin kita bersyukurlah dengan Mofas. Mofas ni kita jual macam-macam barang makanan lah pertama sekali. Tapi bulan 2 tahun ni, awal bulan 2, saya ambil keputusan bawa masuk kurma 100 tan kurma. Saya tak pernah masuk 100 tan. Tu tak sebelum tu, sebelum tak COVID, pernah. sebelum COVID. Ada dah masuk. Satu kontainer dulu. 5 tahun dulu, setahun satu kontainer aja masuk bulan puasa je. Ini kali ni 40 footer dekat 4 kontainer dekat 100 tan. Ya. Bila kontainer saya keluar daripada Mediterranean port tu, dia tutup port. Jadi orang lain punya tak lepas. Tinggal yang mana keluar yang lepas. Okey. Jadi bila kita sampai sini, alhamdulillah sampai saja kita clear, port kita pun tutup juga. Masya-Allah. Jadi soalan Datuk tadi, saya diblesskan oleh keadaan saya tak jual barang lain, jual kurma dalam musim tu. Itu bulan Ramadan kan. Memang yang biasa punya supplier tu, saya rasa dia tak dapat supplier. Itu tak banyak orang advertise kurma tahun ni. Ya, kalau tidak kan selalu dalam TV kan. Saya pun first time ni saya experience dengan online. Tu budak-budak muda macam Datuk cerita, dia budak-budak ni dia very agresif. Dia mari tempat saya nak ni sebagai ejen, saya do the sale kan. Saya mau online sekejap Datuk. Seseorang ni dalam masa COVID tu, you tengok yang budak-budak kecil ni buat 50,000, 60,000, 100,000, 200,000 dalam sebulan profit. Kita tahu dia ambil dengan kita berapa, margin dia berapa, saya tahu semua kan. Tak apa saya kata. And then go back to my philosophy of Wasirul Arham. Kita tak boleh greedy. Yang ni kita punya portion, ini kita punya portion, we have to share. Yang itu yang ketiga, kluster yang ketiga. Kluster yang keempat ni kita ada services, hospitality. Kita adalah hotel Kota Baru di Langkawi, lebih, but it's not very big lah. Kita, it's not our core besar, tapi that is also Mofas business. And lastly, kita ada development. Oleh kerana Mofas hari ni 43 tahun ni. Jadi 43 tahun tu banyaklah kita ada reserve sikit. Reserve tu duit tidak, tapi banyaknya hartanah lah. Jadi dalam masa 2-3 tahun lepas kami dah cadang dah development untuk memajukan semua tanah-tanah kita yang jadi dalam pocket of areas tu kita ada banyak development, tunggu approval. Apabila pertukaran kerajaan 2018 tu banyak projek kena freeze kan, freeze. Tapi sampai sekarang pun tak buka lagi
So kita kena tunggu tu, itu yang kluster kita nak kira lah. So kita ada development, kita ada hospitality, kita ada trading, kita ada motorsport, otomotif ni high tech lah, banyak high tech. Dia barang-barang baru banyak. Kita pergi battery teknologi, all the electric technology lah. And the first one is construction lah. Construction ni saya bergabung dengan company yang besar lah. 3 company bergabung yang besarnya. Okey. Jadi itu tengok di mana Mofas dari mana ke mana, dan sekarang kita dah tahu dia ada 5 kluster yang jadi target dan sasaran dengan tagline baru. Apa nama tagline tadi? Wasilu Arham. Dapatkan silaturahim. Ya. Wasilu Arham. Saya guna perkataan Arab. Itu Arab. Wasilu Arham. Saya yang banyak berkawan dengan Arab ni, saya 4 tahun dulu Presiden Malaysian Air Chamber of Commerce. Jadi belajarlah sikit-sikit, belajar untuk untung kita gunakan lah. Okey, Tuan Haji, daripada semua bisnes yang buat dalam berbagai kluster ni, adakah dia punya cabaran dia sama atau setiap dari satu tu ada cabaran-cabaran sendiri dan berbeza-beza? Dia ada keunikan sendiri. Kalau kita dalam construction, the problem in construction is the approval lah. How to get the approval is the problem. So benda-benda macam ni akan kita tak boleh control cost. Tak boleh control cost. Bila dia freeze, macam masa dia freeze 2 tahun freeze, kita ada operation, kita ada engineer, kita ada QS, kita ada. Jadi dengan semena-mena mereka kena stop daripada bekerja. Kita punya kerja terbantut atau tersekat kerana bukan hal kita, tapi hal authority, environment. The other 50% is marketing lah. Marketing is another 50%. That is the problem. Then we'll come to kata automotive. Automotive ni, automotive is the change of technology, and the new technology tu, I think we will see a lot of smart ideas. Ada penciptaan baru dalam komponen kereta tu akan menyebabkan berlaku perubahan teknologi, dan kita kalau tak ikut terkesan lah kita. So it's very important, macam kata kita kena cari yang smart brain ni, follow along with them. Follow along. We cannot try to do on your own, tak boleh. Tapi the fact that a petrol driven engine or internal combustion engine is a thing of the past soon, very soon. Even Formula 1 has to go to an electric Formula E kan. It's a matter of time lah. It's a matter of time. Dalam bisnes retail, yang minat baru nak masuk, baru yang terfikir-fikir nak buat bisnes retail ataupun wholesaler ni, apa nasihat Tuan Haji? Saya tengok nombor satu sekali is the necessity lah. Necessity is also food product is necessity lah. You need food product, because kita punya nation ni, negara kita masih banyak tergantung dalam import lagi. Saya tengok dalam kebelakangan ni, saya kagum dengan development, perkembangan di dalam agro industry. Argo. Sebenarnya agro industry have a lot of potential to grow your wealth. Especially the new tech, everything under control. You more or less do not depend like last time on water, on weather, on that. Sekarang ni all control situation semua ni. Kalau dulu tanam padi sekali setahun, dan ni dekat 2 kali setengah setahun. Kalau sekarang ni, kalau Datuk research Japan, dia tanam sayur dalam office sekarang. Sekarang Jadi orang kerja dia harvest pagi-pagi, dia harvest di jendela dia harvest, makan robak, makan sayur situ. Because the new technology, especially for sayuran ni, dia panggil area farming. Di atas pula area lah. Ini patut, kalau saya lah dianugerahkan umur 20 tahun, saya pergi ni. Definitely saya pergi ni. This is the future. Makanan dia punya. Pula dia punya organik, dia tak pakai chemical.
Macam mana Tuan Haji manage masa sepanjang mengurus perniagaan? Boleh kongsi sikit? Itu masa saya dididikkan di dalam industri lah. They are very organized oriented company, self organisation. You organize, you tengok apa yang you nak buat hari ni, petang kan you analyse apa you dapat, besok you carry forward apa yang you tak dapat, yang outstanding. That is the basic, the organisation. Yang diasuhkan kepada kita ialah punctuality. Orang putih orang Eropah dia memang very sensitive dengan punctuality. Ya, jadi di situlah saya dah lekat di diri saya dah punctuality. Ya, Datuk pun tahu kalau Datuk janji dengan saya memang on dot lah. Saya memang on dot ya. Di situ bring you the discipline. Bila kita ada disiplin di dalam kitanya membuat sesuatu, jadi kita peka. Kalau kita sambil lewa, di situ yang paling penting. Ya. Okey, pagi-pagi apa yang biasa Tuan Haji punya rutin setiap pagi? Lepas bangun daripada kecil lagi, daripada saya kerja dengan Nestle lagi. Nestle saya kerja banyak tempat. Jadi pagi saya kena pergi pagi. Lepas subuh saya kena pergi dah. Pasal tempat saya kalau duduk Kuala Lumpur kena pergi Kuala Pilah lah, kena pergi Bahau. Jadi jauh. Daripada situ sampai sekarang, sampai saya meninggal sekarang, saya the first one to come to office, the last one to go back. Ya. Siapa jaga saya kata lain orang bos mari lewat. Dia kata, balik kenapa awal. Bos ni mari cepat. Saya cepat pasal saya selalunya saya terikat dengan tahajud. Saya terikat. Saya kalau boleh saya tak nak miss tahajud di dalam hidup saya kan. Tahajud selalu saya buatnya pukul 3, pukul 4, paling lewat pun pukul 5. Jadi sudah pukul 5 tu saya pergi masjid lah subuh. Balik masjid tu ada dengan geng-geng subuh tu, minum kopi sekejap, pukul 7.30 mari office. Itu saya punya rutin lah. Jadi waktu berehat malam tak ada lah. Saya tak ada main golf. Saya tak faham golf. Pukul bola tu jalan masuk lubang, pukul bola saya tak faham. Kalau motorsport saya faham. Okey, itu rutin setiap hari. Rutin. Macam mana nak cari partner yang tepat betul dan juga sesuai dengan kita? Kita daripada day one tu saya dah bagi tahu dia inilah cara saya. You kata you punya ahli dalam satu ni, you hanya perlu guidance, or you perlu capital to go up. Okay. Jadi I tak nak mari you masuk dalam saya punya organisasi bayar gaji. No. You come here, you pay your own salary. Saya support you capital, opportunities, infrastructure yang kita ada. So kita blend. So whatever you earn, then you blend. Whatever you earn, you nak dapat 100,000 sebulan apa you dapat. But you have to work. So sekarang ni, this is the new perimeter that I'm building, and alhamdulillah it beginning to show result. Dia kerja pun tak ada kerja, mari kerja pukul 8 tak ada, pukul 5 pagi pun dia orang kerja. Geng-geng ikan ni dia kena start pagi. Geng lembu. Datuk faham tau, Bumi Putera bukan tak berjaya. Geng ikan yang lembu tak faham. Dia kan memang yang saya kluster yang saya jumpa ni memang workaholic. Ada satu lagi yang paling aneh, dia tak pinjam duit bank. Di sini saya lemah lagi, saya pinjam duit bank lagi. Dia kata pinjam duit bank lagi. Ada salah satu tu saya jumpa 3 tahun dulu. Asuh dia. Yang mana jumpa saya semua muda-muda. Semua muda tu pasal saya tua. Dia pun 30-40 dia, tapi semua panggil saya ayahanda sama. Panggil saya anda. Dia macam bapak lah saya kan. Dan saya salah satu tu yang buat Fresh and Frozen. Dia start dengan sebulan baru 30-40 ribu turnover. Today is doing 3-4 million. Budaknya umur baru 35 tahun baru. Kerja very very hard working. Super dengan lembu juga. Lembu tu lembu tu kan yang daging. Dia boleh holding the feedlot holding sampai 1,000 ekor. Tak ada pinjam duit bank lah. Tapi it's very low profile, but they need guidance. I see. They need guidance. This is what I do. I put them into my cluster.
do the network. Yeah, and then sekarang ni saya employ professional consultant to write the business plan, to write the KPIs, to write the targets, and so that dia faham. Namun gaji tak ada. No, you take your own salary. Okay. You pakai saya punya facility, pakai saya infrastructure, saya network. Okay. What is yours? Yes, you know what is your turnover. You know what is supposed to be mine. Okay. Apa sepanjang berpuluh tahun dalam bidang perniagaan ni, apa satu peristiwa yang begitu mengesankan atau terkesan sampai sekarang Tuan Haji masih ingat dan boleh kita kongsi untuk jadi pengajaran ke ataupun kita rujukan kita? Okey, di dalam saya punya kluster perdagangan yang paling banyak pakai duit untuk motorcar lah, otomotif. Kadang-kadang kita punya stok sampai 500 unit. You tahu lah satu unit berapa kan? Dan pakai duit pakai duit bank, pakai facilities supplier punya facilities on credit kan. Dulu kita punya currency very strong against yen. Kita RM1 yen baru 70 sen. Yeah, I mean dia RM1 kita 70 sen. Yeah, US dollar $1 baru RM2.30 dulu. So kita punya pinjam on credit dengan dia tak apalah. Tapi the first problem that kita really nearly wipe me out is I think 97 kata itu Soros punya attack. Soros punya attack all the way down. US dollar naik RM5, Japanese yen naik RM2-3. Kejut kita. Jadi duk bayar tak habis-habis bayar hutang. Betul-betul that is really nightmare. Waktu zaman merudum ekonomi tu. Jadi sebab bila itu berniaga dengan negara luar yang menyebabkan perubahan currency. Kita tak boleh instant. Kalau jual nasi belak instant tutup kedai, kita tak boleh. Dia panjang, dia jangka masa panjang. Dia punya transaksi tu jauh. Terpaksa lah. Tapi oleh kerana kita lama. Macam mana overcome dia faham juga. Dia macam COVID lah. Dia ambil moratorium, dia potong sikit, kita potong sikit. Dia faham. Pasal dia tahu kita bisnes. Yang kita punya misadventure bukan kerana kita, kerana environment. Kita rugi, dia untung pasal duit dia jadi besar. Jadi dia faham, dia rela turunkan balik the level tu macam dia dapat macam tu. Jadi alhamdulillah kita pass that 98. Between 98 and now adalah turun naik tapi not serious. Boleh manage. Macam mana Tuan Haji dapat idea untuk mendekatkan diri dengan Formula One tu? Kerana kita tahu itu ialah satu challenge. Yang kedua dengan networking yang agak Malaysia pada ketika tu pun tak ramai yang Formula One baru-baru expose kan kita kan. Jadi macam mana boleh letak satu set ke situ? Masa saya kerja Nestle tu, saya already in motorsport. Saya already in go-kart. Saya duduk Penang ada RAAF, Royal Australian Air Force. Dia ada go-kart club sana. Jadi di situ saya mula go-kart. Mula motosikal pun racing juga, naik bukit turun bukit motosikal. Saya terror juga motosikal gitu. Jadi di situ apabila saya dapat anak lelaki pembesaran dia, saya tengok interest dia situ. Dia start main remote control lagi sampai nak main go-kart. Bila dia umur 9-10 tahun tu you tengok dia punya talent is there lah. Dia umur 12 tahun dia champion, dia wall up orang tua tu. Jadi saya pun shock lah tengok ni, kita pun nak tengok juga. Firdaus? No, Fairuz ada tu. Sampai dah dia ditugaskan buat kereta Formula One yang di bawah Tune Group kan, Tony Fernandez dia buat. Sampai segitu dia. Dan sampailah dia jadi test third driver, reserve driver Formula One. Jadi saya punya dream pun tercapai lah. Yang saya apa-apa yang saya buat di dalam perniagaan saya, usaha saya mesti ada passion. Saya tak nak buat yang saya tak suka. Itu yang saya kerja siang malam tu pasal saya ada minat dari apa yang saya nak buat. Jadi apa agaknya challenge dalam 5 tahun terakhir ni dan yang ke depan ni yang Tuan Haji nampak yang perlu kita bagi pandangan dan nasihat? Mungkin
bisnes yang sunset, mungkin beberapa perkara yang perlu kita ambil kira sebagai this is the challenge yang untuk mereka nak berniaga ni? Nombor satu, you must commit. You mesti commit tu apa yang you nak buat. Dengan you commit tu, you kena tahu environment, the ekologi dia, you kena tahu and keep abreast dengan information. Okay. Ya, macam sekarang lah, information sangat cepat, sangat-sangat cepat. Kalau kita nak orang nak suruh buat satu, kalau investment tu banyak, you jaga, you kena betul-betul perhati lama mana tahan ni teknologi ni. Nanti belum lagi siap teknologi baru dah mari. When you are market intelligent, you must be on top. That's nombor satu lah. Of course you kena ada minat kan. This ada minat lah. Ya. Dan nombor duanya, you mesti berani. Okay. You mesti berani buat keputusan you sendiri, walau baik walau buruk, you tanggung. Jangan you ambil challenge tu. Jangan ambil challenge. Jangan you sandarkan, oh saya fail oleh kerana nanti. Tak, you ambil tanggungjawab. You fail. But nobody make business at one leap. Nobody. I tak pernah jumpa orang yang buat bisnes terus kaya besok jadi orang kaya tu. Banyak yang 3 kali loteri lah, yang 3 kali bankrupt pun ada, yang keempat tu jadi kaya-kaya. You jangan give up. Ya. Nah, kita punya Rasulullah pun bagi pesanan kan. Always have hope. Jangan give up hope. Give up hope, you commit suicide, you tak masuk syurga. Ya, always must have, because kita pun sabar. Semua itu adalah cabaran. Semua itu adalah yang memang dari atas kata. Jangan putus harapan. Jangan putus harapan. Jangan mengalah, jangan mengalah. Lagi. Kalau you tak boleh lompat kau ni pagar, you pergi kau sebelah ni. Perkongsian pandangan dan pendapat tadi, saya tengok kekuatan Tuan Haji Fauzi lah dekat marketing dan juga customer service. So yang ini yang customer service ataupun service after sales I think yang ini. Jadi sebelum kita akhiri sesi kita dah sampai ke penghujung yang sedang menonton ni. Jadi Tuan Haji kongsi sikit rahsia marketing. Marketing ni, of course, marketing in the sense is bring the awareness of the product to the market, right? That is marketing lah. Which literally branding. Branding can be 2 level, your company's brand or the product itself brand. But the most important thing to have a company's brand first, because when people trust what company you are, the second brand, which is the product brand, is not as critical as the company. Kalau produk tu molek break, kalau you tak tahu ni acung company ke apa, you pun tak beli lagi. Tapi if the company brand is strong, insyaAllah people will try at least the product. Branding lah, mana menitik beratkan branding, both company dan juga produk. The product, ya. Okay. Macam mana pula dengan service after sales? Yang ini saya tengok Mufaz pun hebat dalam ni. It come together lah. Today, service after sale is even more important than the product itself. Contoh je, macam automobil. Sekarang ni semua saya rasa penjual-penjual kereta, dia tidak lagi menumpu kepada keuntungan daripada hasil jualan kereta. Oleh kerana competition so great, everybody throw the profit dalam market. But kereta ni mesti wajib datang ke workshop after sale. Kalau tidak, dia hilang dia punya warranty. You tak mari, timing, warranty you habis. Ya, so you mesti mari. Di situlah you tumpu, you upgrade you punya quality of service, management of service. Mana kalau kereta you seminggu lagi nak sampai tu, dia ada telefon cakap, oh, Datuk kereta you, jadi you ingat. Ya, that kind of thing lah. So the business now is from after sale. I think other industry pun super juga. Kalau food industry pun super juga. Ya, kalau you dah pergi the food tu, you tanya how's my food, can I improve on my food? This is after sale. Yeah. Macam mana mengekalkan loyalty pelanggan? Apa ini dia punya apa? Pelanggan punya kesetiaan pelanggan kepada yang ni dia ada scientific method. Scientific method, this is marketing strategy lah. Ada discount, ada card program, ada. Pelanggan ni satu je. Kalau you bagi dia sikit discount tak apa dia. Pasal you know that you take care of your pelanggan.
You want to be noted, Jangan tak hirau kita dah. Kata, Datuk, birthday you. Esok birthday you tu, boleh saya hantar kek? Kalau saya jual kereta, sikit mahal pun you tak kira dah, pasal kita kawan kan. Itu dia lah. So that is the loyalty program. Loyalty program banyak sekarang. Mostly through membership, through card, discount, rebate, redemption. Those are the thing lah. It depends produk mana yang suitable. Okey, Tuan Haji Fauzi, kita nampaknya sampai ke penghujung program. Bagi pihak jawatankuasa dan penganjur, Sekretariat Penganjur Convention Success Sifu Convention Founder Legend. Jadi kita nak ucap terima kasih banyak-banyak. Tuan Haji berkongsi banyak maklumat, banyak pandangan, tips-tips yang boleh kita ambil guna pakai, boleh jadi rujukan, boleh jadi sebagai ingatan kepada kita. Jadi kita doakan mudah-mudahan Tuan Haji terus sihat walafiat, mendapat keberkatan Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Mofas tetap unggul sebagai jenama Bumi Putra, tetap unggul sebagai syarikat yang berwibawa dan dikenali. Dan akhir kata, kalau ada apa-apa pesan daripada Tuan Haji kepada penonton kita sedang mendengar di luar sana. Ya, itulah macam saya lah, kita bukan saja Bumi Putra, kita ni daripada segi agama kita Islam. Jadi kalau kita buat landasan kita, landasan secara agama, yang paling pentingnya kitab kita yang Al-Quran. Kalau kita manage apa-apa organisasi kita mengikut landasan Quran, insya-Allah akan selamat, ya. Jadi while kita nak duniawi, kita kena ingat juga akhirat. Ya, biarlah kita sejahtera dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak pada yang menonton. Kita akan terus dengan ahli panel kita yang selanjutnya selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus menonton Success Sifu Convention Founder Legend. Pada yang terlepas mendengar nasihat, pandangan dan juga tips-tips daripada Tuan Haji Fauzi, Muhammad Fauzi tadi, boleh menonton semula ulang siar dan ulang tayang. Pada yang ada soalan, boleh kemukakan, kita akan cuba untuk menjawab. Terima kasih, jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.